Sang, konbanwa. Okey, kita mulakan sesi kita biasalah dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Hai Om Macang, apa khabar? Mungkin saya letak kot mungkin, insyaAllah. Tengok macam mana nanti. Sebab yang ini adalah kita buat praktis khas hiragana. Dan kepada guru-guru KPM, pensyarah KPM, KPM, kepada semua warga di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, kursus ya, kita punya praktis hiragana malam ni, insyaAllah lah, hampir 2 jam malam ni, dikira sebagai jam berkursus. Dan kepada yang bukan bawah KPM ya, yang pegawai-pegawai kerajaan lain, swasta, pelajar-pelajar, macam biasa, saya akan bagi pengesahan kehadiran. Boleh juga dirujuk untuk jam berkursus, insyaAllah. Siapa kat sini warga KPM? Type sikit. Saya, Watashi, cepat. Watashi, siapa sini bawah KPM? Watashi. Dan macam biasa, sensei raikan kepada mereka yang zero bahasa Jeponnya. So, kita buat pelan-pelan malam ni. Malam ni, tumpuan khas sahaja kepada tulisan hiragana. Konnichiwa, konbanwa. Konnichiwa mula juga. Konbanwa. So ramai bawah KPM. Ya. Yeah. Yang bukan bawah KPM. Arigato, Che-san. Arigato. Arigato gozaimasu. Boleh ya? Semua dah ready ke? Nampak letih semua ya? Kepada yang baru masuk, Yumeno-san, arigatou gozaimasu. Okay, kepada yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Yokoso. Ya? Untuk yang baru masuk, ini adalah kursus Bahasa dan Budaya Jepun Sarai Sensei ya, KBBJ. Tapi malam ni, saya fokus kepada hiragana saja, tulisan hiragana. Kepada yang baru masuk, yang tersinggah live Sarai Sensei ni, apa yang perlu buat mula-mula? Tekan follow. Cepat. Klik follow. Minasan share dekat jiran-jiran semuanya. Kita happy malam ni ya, boleh ya? Sensei malam ni tak ada teh besar, teh kecil je. Teh kecil je. Minasan ada teh tak? Teh kecil saja ya. Okey, semua boleh ya? Waalaikumsalam, Edisang. Konbanwa. Waalaikumsalam. Boleh ya? Dan sensei baca feedback minasan dekat Google Form kehadiran selama ni. Ramai cakap sensei mengajar minasan faham ya. Alhamdulillah. Sensei buat sehabis baik. Dan sensei memang suka pengulangan. Saya cakap ulang sampai minasan faham. Cuma sensei bercakap memang agak laju. Itu semula jadi daripada kecil. Tapi jangan risau, walaupun cakapnya laju, sensei ambil kira minasan punya kefahaman. Maknanya saya akan ulang sampai minasan faham. InsyaAllah. Boleh ya? Boleh? Okey. Kita akan mula sebentar lagi di whiteboard. Okey, sebelum tu ya, kepada yang baru masuk, jangan lupa klik apa tadi saya kata? Follow klik follow. Cerita-cerita semua dekat adik-beradik, kat keluarga, kat jiran-jiran, siapa-siapa, grup-grup sekolah, grup-grup kerja, bagi tahu. Ini kursus percuma, tak kena bayar, malahan dikira jam berkursus. Arigato Riza-san, arigato gozaimasu. Dan banyak ilmu yang dapat. Kita belajar asas. So, jangan takut dengan bahasa Jepun. Jangan takut sensei soal. Sensei takkan soal. Sensei hanya siapa yang nak join nanti Kaiwa, angkat tangan. Boleh ya? Che-san, arigato. Sapoto, arigato gozaimasu. Sapoto, arigato. Rai-san, arigato gozaimasu. Okey, minasan, kita mulai ya. Okey, tulisan hiragana. Sebut hiragana. Ni mungkin silau sikit. Saya respect sensei sebab ada lampu depan sensei. Aizawa-san, arigato. Rai-san, arigato. Okey, tulisan hiragana. Tulisan hiragana adalah tulisan basic bahasa Jepun. Tulisan paling utama. Apa tulisan orang Jepun? Ueno-san, arigato. Ueno-san. Okey, apa tulisan orang Jepun? Tulisan hiragana. Sekarang saya nak tanya minasan. Minasan tu maksudnya you all. You all ya, minasan. Sekarang saya nak tanya minasan. Apa tulisan orang Malaysia? Nak jawab apa? Sekarang, kalau saya lah orang Jepun, saya tanya, apa sistem tulisan orang Malaysia?
Jawi, adakah Jawi? Yes, Jawi mungkin salah satu Jawi. Romaji, alfabet, Rumi, ya. Jawi pun boleh lah. Jawi itu salah satunya. Kita ada berapa? Tak, kita ambil tulisan-tulisan yang utama. Tak apa, takkah Sanskrit kamu ni. Apa dia? Ya, kalau lah orang luar negara tanya, apa bentuk sistem tulisan orang Malaysia? Maksudnya kita ambil yang utama lah. Tulisan alfabet ataupun Romaji. Kita ada tulisan Jawi. Dan mengikut bangsa-bangsa tertentu, di sekolah ada yang guna bahasa Cina, tulisan Cina lah. Tamil, macam tu maksudnya. Tapi yang utama tulisan kita adalah tulisan Romaji. Boleh ya? Huruf-huruf. Huruf. Nama-nama tulisan tu tulisan apa? Okey, untuk orang Jepun, Azik-san, arigato, dapat bunga, arigato. Arigato. Ya? Bahasa Melayu ya, bahasa Melayu. Okey, dalam bahasa Jepun ada 4 sistem tulisan. Dengar baik-baik ya. Dalam bahasa Jepun, konbanwa, dalam bahasa Jepun ada 4 sistem tulisan. Yang pertama dipanggil hiragana. Hiragana. Atas tu saya tulisnya hiragana. Hiragana, yang pertama hiragana. Yang kedua katakana. Katakana. Katakanlah. Katakana. Yang ketiga tulisan kanji. Kanji. Yang keempat tulisan Romaji. Dalam 4 tulisan ni, kita semua dah mahir yang keempat. Automatik dah mahir. Arigato, arigato. Yang keempat tulisan Romaji kita dah mahir, iaitu tulisan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Sampai Z tu kita semua dah kuasai. Orang Jepun baru nak belajar kat sekolah rendah, ABC apa semua. Kita kadang-kadang seawal umur 3 tahun dah kan. Okey, yang itu tak ada masalah. Dan sebutan ABC pun kita lagi jelas berbanding orang Jepun ya. Konbanwa. Okey, untuk 3 tulisan ni tadi, hiragana, katakana dengan kanji. Tulisan ni orang Jepun, kita orang Malaysia, kalau kita tulis perkataan, termasuklah perkataan bahasa Inggeris, semua guna Romaji. Betul tak? Kita Aegis School, SCHOOL pun kita tulis dalam tulisan alfabet. Maksudnya tulisan Melayu dengan tulisan bahasa Inggeris sama. Betul tak? Okey. Untuk Jepun, mereka asingkan. Tulisan yang asalnya perkataan daripada bahasa Jepun, mereka tulis dengan tulisan hiragana. Dengar ya, saya ulang paling jelas ni. Tahap apa ni? Paling jelas ni. Perkataan-perkataan yang asalnya dari perkataan asli bahasa Jepun. Memang bahasa Jepun, mereka akan tulis dengan tulisan hiragana. Tulisan tu yang macam cacing tu, yang pusing-pusing macam cacing tu kan? Hiragana. Ada 46 huruf asas hiragana. Ya, Yonjuroku. Ada 46 huruf asas hiragana. Untuk tulisan yang bukan asalnya datang daripada perkataan asli bahasa Jepun, mereka akan tulis dengan tulisan katakana. Okey? Malam ni kita buat praktis hiragana. Admin tolong pantau admin ya. Pantau komen tengok tu. Alah saya lupa tadi nak buat moderator. Lupa pula tadi macam mana nak buat Okey. Okey. Tulisan yang bukan daripada yang bukan original daripada tulisan Jepun, yang bukan daripada tulisan Jepun, pinjaman. Contoh, dalam bahasa Jepun ada ke sebut durian? Tak ada kan? Durian bukan perkataan Jepun. Dalam bahasa Jepun ada ke sebut kuih kochi? Kuih kochi tak ada kan? Dalam bahasa Jepun ada ke perkataan karipap? Tak ada kan? Dalam bahasa Jepun ada ke perkataan Negeri Sembilan? Ada ke Kuala Lumpur? Jadi perkataan-perkataan yang tak ada dalam bahasa Jepun dikira perkataan asing yang mungkin daripada bahasa Inggeris, yang mungkin daripada bahasa-bahasa lain. Itu mereka akan mereka akan menggunakan tulisan katakana. Katakana. Haisha, konbanwa. Mereka akan tulis katakana. Faham tak?
Minasan wakarimasu ka? Imamade wakarimasu ka? Okey ke setakat ni? Imamade wakarimasu ka? Betul ya? Okay, saya ulang kali yang keberapa ni. Tulisan yang asalnya daripada sorry, saya minum makan apa tadi? Minyak tadi. Tekak rasa gatal. Tulisan yang asalnya daripada apa tadi? Daripada perkataan Jepun, mereka tulis dalam hiragana. Dan tulisan yang bukan asal daripada bahasa Jepun, iaitu perkataan-perkataan yang datang daripada luar, daripada bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris, menggunakan tulisan katakana. Jadi masa mereka menulis, mereka tahulah, oh ni tulisan hiragana, ni tulisan katakana. Dan kadang-kadang katakana tu mereka eja. Mereka eja. Contoh, okey, dengar ya. Contoh McDonald. McDonald, mereka tak boleh sebut McDonald dengan solid macam kita. McDonald. Tak boleh. Mereka akan sebut apa? Mereka akan sebut Makudonarudo. Makudonarudo. Mereka eja. Mereka eja. Sama juga macam apa saya sebut tadi? Whiteboard. Whiteboard. Whiteboard, dia orang tak sebut whiteboard, akan jadi whiteboard. Whiteboard. Satu lagi, school. School. Mereka sebut sakuru. Sakuru aja. Itu yang orang sebut Japanglish. Jarang sebutan dia. Maknanya, perkataan yang bukan bahasa dia akan tulis dalam kata-kata. Termasuklah nama sensei dan nama minasang semua. Minasang tu maksudnya tuan-tuan dan puan-puan. Nama sensei, nama minasang kita orang asing. So, sensei tak boleh jadi Suzuki. Sensei tak boleh jadi Tanaka. Sensei tak boleh jadi Hiroyuki. Ya, sensei akan jadi nama kita apa? Contoh nama sensei sebenar Saleh. Dia tak disebut Saleh. L tu akan jadi R. Jadi, Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Okey. Mereka tak boleh sebut apa? Huruf L. L akan jadi huruf R. Jadi, Sare. Ya? Sare. Okey. Okey, lepas tu apa baru naik notice. Okey. Jadi mereka akan sebut mengikut bunyi yang terdekat, dan mengikut apa yang kita gunakan. Arisang, arigato, arigato. Boleh ya? Boleh minasang ya? Okey. Yang ketiga ialah tulisan kanji. Saya memang nak fokus hiragana malam ni, tapi saya terangkan dulu. Sebab kita ada mungkin kawan-kawan daripada luar yang baru join hari ni supaya faham. Okey, tulisan yang ketiga ialah tulisan kanji. Kanji ya, kanji. Nandake. Kanji ialah tulisan yang asalnya dari ni saya tengah ajar lah ni. Saya tengah ajar bahasa Jepun lah ni. Saya tak ajar bahasa Jawa. Ni bahasa Jepun lah sayang. Oi. Okey. Okey, burger dia ambil daripada bahasa Inggeris. Hamburger. Okey. Jangan kacau saya lupa nanti ya. Kejap. Apa anda lupa dah kan? Kanji. Kanji asalnya daripada bahasa Cina. Kalau kita baca sejarah, dulu Mukashi Banashi, orang-orang Jepun ni asalnya ada daripada negara Cina. Jadi mereka migrasi, mereka membawa sistem tulisan tu. Lama kelamaan tulisan Cina tu diubah suai. Ada yang bunyinya sama dengan tulis kanji Cina. Dengan ada yang kanji Cina. Jadi bila baca kanji tu, orang orang Cina bila tengok tulisan kanji Jepun, mereka faham. Mereka hampir faham, tapi bunyinya tak sama. Bunyinya ada yang beza. Contoh, kanji gunung, Jepun sebut, kalau bahasa yang Jepun betul-betul dia sebut Yama. Kalau kanji gunung dalam bahasa Cina, dia sebut apa? Siapa sini pandai bahasa Cina? Kalau kanji gunung dalam bahasa Cina disebut apa? Gunung. G-U-N-U-N-G, gunung. Siapa tahu sini? Kalau bahasa Jepun disebut Yama. Dan ada juga sebutan sang. Ya, sang. Sang pun ada dalam bahasa Jepun. Bahasa Jepun, setiap tulisan kanji, nanti saya tunjukkan, setiap tulisan kanji dia ada bacaan, iaitu bacaan onyomi, bacaan kunyomi. Okey, saya terangkan ya, tengok sini. Tengok ya. Okey. Contoh ni. Okey. Ini maksudnya ialah gunung. Ni kanji, ni tulisan kanji. Setiap tulisan kanji dia ada bacaan onyomi. Dan dia ada bacaan kunyomi.
bacaan onyomi ialah bacaan Cina, bacaan Cina. Maksudnya ada juga bacaan daripada asal Cina. Dan bacaan kunyomi ialah bacaan Jepun. Kalau bacaan Cina dipanggil onyomi. Kalau onyomi dipanggil bacaan dia san. San. Ya, san. San. Kalau bacaan kunyomi dipanggil yama. Yama. Okey. Kalau dengar ya. Kalau kanji ni, kalau tulisan ni hanya berdiri sendiri. Dia ada satu sahaja. Kalau satu saja disebut yama. Yama. Maknanya kalau buat ayat lah. Tengok gunung tu cantik. Ano yama wa kire desu. Tengok Bukit Broga kan. Bukit Broga pun dia panggil gunung lah. Tengok Bukit Broga tu. Bukit tu cantik lah. Ano yama wa kire desu. Ano yama wa kire desu. Contoh dia cakap, gunung itu ada di Negeri Sembilan. Anoyama wa Negeri Sembilan ni arimas. Anoyama wa, kalau single satu je, maksudnya. Ya. Tapi kalau dia bergabung dengan nama gunung, contoh Kinabalu. Kinabalu, ataupun katakana dia, ya. Kinabalu ni tak ada dalam bahasa Jepun, dia adalah bahasa pinjaman. Jadi ditulis dalam katakana. Baru. Kinabalu, lepas tu ada gunung kat sini, kanji gunung. Nampak? Sekarang ni, kanji gunung ni, dia bercantum dengan tulisan katakana. Bila bercantum, dia tak jadi bunyi sang. Dia tak jadi bunyi yama. Dia jadi sang. Dia jadi apa? Sang. Sebab itulah dia panggil Kinabalu sang. Dia tak sebut Kinabalu yama. Kinabalu sang. Boleh tak? Kinabalu sang. Sama juga macam Fuji. Fuji, dia tak sebut Fujiyama, Fuji-sang. Tapi kalau minasang sebut juga Fujiyama, tak jadi masalah. Tapi sebutan yang sebenarnya, dia akan jadi Fuji-sang. So, kalau minasang nak ambil exam JLPT level N5 atau N4, soalan macam ni lah keluar. Nanti dia bagi macam ni. Dia kosongkan kat sini, bawah ni. Bunyinya apa? Yama ke sang? Macam tu. Kalau minasang faham apa yang saya ajar, betul lah. Dia ada onyomi, kunyomi. Itu syarat dia. Wakarimasu ka? Ramai tercengang-cengang tu. Rajin food sang cakap oh. Guna bahasa Jepun. Naruhodo. Oh ya ke? Naruhodo. Macam tu. Naruhodo. Hai, wakarimasu ka minasang? Tai, wakarimasu ka? Boleh? Hai, wakarimasu. Pandai. Relax. Jangan stres. Masuk kelas sensei nak happy. Okey, boleh? Boleh semua? Boleh sensei teruskan? Malam ni insya-Allah tak adalah sampai lewat-lewat kita habis awal. Guna ayat Jepun. Naruhodo. Naruhodo. Macam nak tulis? Naruhodo. Sekejap ya. Naruhodo. Oh, macam tu. Naruhodo. Satu lagi. So desu ka. Oh, begitu. So desu ka. Kalau bahasa je. So. Kalau macam baru tahu. Macam selama ni tak tahu, baru tahu. Naruhodo. Bukan Naruto Bukan Naruto. Naruhodo. Ingat hodoh. Bukanlah hodoh tak cantik tu. Ingat H-O-D-O. Naruhodo. Boleh ya? Boleh? So. Naruhodo. Nanti kalau balik kampung ke kat rumah mak cakap, masak tu jangan letak macam tu. Masak macam ni. Naruhodo. Tengok muka mak macam ni. Naruhodo. Jangan mak tanya apa tu naruhodo. Kau kata mak hodoh ke? Ayah bagi es krim. Arigato. Saya bagi ciuman sikit. Okey, boleh ya? Faham semua? Jelas ya? Ini baru jangan mak ketuk dengan senduk dah. Pandang muka mak kata nak masak macam ni. Naruhodo.
Tu ketuk perlahan aku ketuk. Siapa suruh tu? Sensei suruh. Tak, sensei cakap ni lah naruh. Janganlah buat terbeliak mata. Naruhodo. Macam sampai lah angguk. Jangan kamu cakap naruhodo mata terbeliak tapi tak angguk. Naruhodo. Memanglah orang marah. Naruhodo macam ni. Naruhodo. Boleh ya? Lepas tu, alunkanlah sikit. Jangan. Naruhodo. Naruhodo. Buat alun sikit. Naruhodo. Jepun dia kaya dengan alunan. Arigato, arigato. Arigato. Dah berapa dah kamu tap-tap sensei? 20k, 20k. Cepat-cepat. Dah 300 orang. Buat kelas khas hiragana apa ramai orang macam ni? Okey, ingat ya. Itu tulisan hiragana. Sekali lagi saya terangkan ya. Sikit lagi. Ni orang kata mukadimah. Mukadimah ya. Mukadimah. Okey, kamu tengok ya perbezaan sistem tulisan Jepun. Yang pertama, kamu selalu cakap bahasa Jepun. Bahasa Jepun. Kalau di Indonesia, mereka tak sebut bahasa Jepun. Mereka sebut bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Okey? Bahasa Jepun. Kalau dalam tulisan hiragana, ya. Lalu kat FYP ke? Hai, konbanwa, genki desu ka? Kalau tulisan hiragana, dia tulis ni. Okey, kalau tulisan ni lah Rumi, dia jadi Nihongo. 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 Dia rapat ya. Nihongo. Nihong ni maksudnya Jepun. Nihong ni maksudnya Jepun. Go ni maksudnya bahasa. Dia daripada gengo, dipendekkan jadi go, bahasa. Okey. Kalau tulisan hiragana, dia jadi Nihongo. Nihongo. Ni. Kalau katakana dia jadi Sorry. Nihongo. Ni tulisan katakana. Dan kalau kanji, kanji jadi macam mana? Ni orang Cina dia tahu. Sorry, sensei punya ni tersengat. Kejap ni. Sorry. Silap. Nihongo. Nihongo. Ni orang Cina dia faham maksud dia. Tengok. Yang berbeza. Yang atas ni dipanggil tulisan Rumi. Ni kamu tahulah. Ni kamu dah khatam ni. Sensei tulis huruf M je kamu dah tahu dah. Betapa hebatnya orang Malaysia. Sensei baru tulis sikit kamu dah tahu. Itu maknanya kita dah kuasai. Okey? Ini tulisan Rumi. Ini dipanggil Rumi ataupun Romaji. Romaji. Okey. Yang kedua ni dipanggil Hiragana. Hiragana. Yang ketiga ni, inilah dipanggil katakana. Katakana. Dan yang bawah ni lah dipanggil kanji. Kanji. Okey. Sekarang kamu tengok. Kenapa mesti nak tulis kanji? Tu persoalannya. Siapa dah tahu angkat tangan? Siapa dah tahu cakap saya watashi. Sebut. Cepat. Arigato. Cantik ke? Malu. Okey. Siapa dah tahu watashi? Cepat sebut watashi. Siapa dah tahu kenapa? Okey, saya terangkan ya. Kenapa mesti ada tulisan kanji? Kejap. Saya sulung muka saya gelap. Dalam muka saya gelap. Tambah gelap tak nampak. Okey, saya dah tanya soalan. Saya tanya soalan dengan jujur. Minasang ni, pandang ya. Minasang nak terbuang air besar. Minasang, arigato yang bagi hadiah, arigato. Minasang nak buang air besar ataupun nak buang air kecil. Okey. Dekat tempat yang bukan Malaysia lah, kat luar mungkin tempat asing. Okey. Berbanding tulisan dengan gambar, mana minasang cepat faham yang itu tandas? Jawab dengan jujur. Berbanding tulisan dia tulis, mungkin kan minasang tak faham tulisan tu, dengan letak gambar, mana minasang lebih faham? Cepat jawab. Gambar. Betul tak? Kanji tu sebenarnya, yang pertama sebabnya dia bentuk gambaran. Pandang dah nampak dah. Tengok ni. Nampak ni dia dah faham dah bahasa. Ini bahasa. Ni simbol ni. Nampak engkau? Saya melata. Tengok ni ya. Ini dah tahu dah. Orang tahu dah. Ini maksudnya cakap. Ada ni. So, kalau ada kanji ni, orang dah tahu dah. Ini masih cakap. Bahasa. Faham tak? Satu simbol. Faham tak? Contoh ni orang. Ni orang susah kan nak buat. Banyak sangat kan dia punya. Jadi, dia ringkaskan buat macam ni. Ni dah tahu dah orang. Ni pokok. Okey? Faham tak? Bila orang pergi dekat pokok,
Bila orang pergi kat pokok, maknanya dia berehat. Faham tak? Ya, ni orang, ni pokok, ki. Bila orang pergi dekat pokok ni, kalau hon macam ni buku. Ni bukan buku, ni pokok. Kalau orang dengan pokok, kalau orang pergi pokok, dia buat apa? Dia berehat. Jadi, sebab yang pertama, kenapa tulisan kanji itu wujud? Yang pertama, ia satu bentuk gambaran. Faham tak, minasang? Faham tak, minasang? Saya meraba-raba apa bawah ni. Saya mencari apa ni, kan? Okey, boleh ya? Okey. Yang pertama sebagai gambaran. Yang kedua, minasang, untuk menjimatkan space. Untuk menjimatkan space. Naruhodo. Jawab bahasa Jepun. Jawab wakarimasu atau naruhodo. Kan? Apa yang korang gelak-gelak tu? Tak, saya raba-raba marker pen. Bukan raba apa. Korang fikir apa ni? Fikir apa? Ni apa ni? Fikir apa ni? Tak baik ni. Fitnah. Okay, tengok ya. Okay. Yang pertama tadi, gambaran. Maknanya nampak, terus nampak. Terus nampak gambaran apa. Yang kedua, kenapa tulis kanji? Kenapa tulis kanji? Nak jimatkan space. Nak jimatkan space. Ngomong apa iki? Minasang ngomong apa? Kita tengok ya. Sekarang minasang tengok. Pandang sensei. Jangan pandang Syah, pandang sensei. Pandang Syah tak ada apa-apa. Kan? Dapat minyak wangi. Kita tengok sini. Tengok kanji ya. 1, 2, 3. Tengok. Tulisan kanji kat sini ada 3 saja. Maknanya, kalau minasang hantar dekat surat khabar, tak kena cas banyak. Sebab dia hanya pakai 3 perkataan je. Faham tak? Dia pakai 3 perkataan saja. Okey, tengok katakana. Ada berapa? Siji, satu jauh lagi. 1, minasang ni. 1, 2, 3, 4. Tengok dia ada 4. Dia ada 4. Ada 4 ya. Ichi, ni, sang, yong. Ada 4 perkataan. Okey? Okey. Hiragana ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. 4. Okey. Yang ini, rumi ada berapa rumi? Tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7. Okey, tengok yang tulisan bahasa Jepun ni ada berapa? Yang kalau tulis bahasa Melayu. Ichi, ni, sang, yong, goroku, dada, hachi, kyu, juichi. Ada 11. Nampak? Faham tak faham ni? Faham tak faham? Faham tak faham? Fungsi kedua nak jimatkan space. Tengok. Nak tulis dalam bahasa Melayu je ambil 11 kotak. Ini yang orang surat khabar suka ni. Sebab dia dapat duit banyak. Dia sebab perasan tak kalau kita hantar iklan dekat surat khabar, dia akan charge kita mengikut bilangan huruf. Arigato Amirusang bagi kiss. Nampak nampak. Nampak? Sebab itulah orang lebih suka tulis kanji. Boleh? Nampak? 30 tahun hidup, 40 tahun hidup, arigato. Baru tahu fungsi kanji. Boleh? Malam ni ramai tepuk. Ada 433 orang. Yongyaku Sanju-san. Saya dah naik dah. Saya okey. Minasang, boleh ya? Yang pertama tadi, bila kita nampak tu simbol tu dia dah macam simbol, dia dah macam gambaran, kita nampak je dah tahu tu tandas. Arigato yang bagi donatsu, arigato. Arigato gozaimasu. Okey? Yang pertama, nampak terus faham. Kanji tu sebagai gambaran, sebagai simbol. Yang kedua tadi nak jimatkan space, ya. Okey. Nampak ya? Okey, untuk malam ni saya nak fokus saja tulisan hiragana. Tulisan apa? Hiragana. Arigato ya yang bagi gift, arigato. Semoga murah rezeki selalu. Okey, malam ni saya nak fokus tulisan hiragana. Okey, sekejap ya. 5 saat saya nak pasang aircon. Dah mula panas ni. Sebab semangat. Sekejap. Okey, boleh semua? Okey, malam ni saya nak ajar tulisan hiragana. Okey ya. Dalam bahasa Jepun, dia pun ada huruf vokal. Jepun, bahasa-bahasa lain pun ada huruf vokal. Huruf vokal Jepun ada 5. Tengok ya. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Saya buat malam ni kelas khas sebab mungkin ada ramai yang terkial-kial. Sebab sensei mengajarkan setiap malam ada 4 topik. Jadi topik hiragana tu mungkin agak laju ya. Okey, nampak ya? A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Dalam bahasa Jepun tak ada sebutan Kalau bahasa Jawa ni cakap orang eneng.
Ora eneng. Kalau bahasa Jeponnya arimasen, nai. Tak ada ya. Okey, dia tak ada Dia cuma ada Sebut A, I, U, O. Okey, kelas Jepun Sensei pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Malam ni Sensei bagi ekstra bonus. Bisa arigato. Ya. A, I, U, O. Okey, kepada yang baru masuk, terima kasih yang baru masuk. Berhenti sekejap, klik follow Sensei, follow, bagi sokongan follow, sambungkan ke lain. Sambungkan ke lain semua, ajak ke lain masuk semua. Salih Sensei, Jowo apa tu? Jowo apa? Okay. Minasang, yokoso. Okay, sekali lagi ya. Dalam huruf vokal Jepun, dia tak ada bunyi dia ada bunyi A, I, U, O. Sebab itu bila minasang, meriah malam ni, arigato. Ada 500 lebih, 527 tepuk. Terkejut saya sampai 520 channel tepuk. Bikuri shimashita. Okey. A, I, U, O. Okey. Dia tak ada sebab itu bila minasang cakap ini nasi lemak. Dia nasi lemak. Dia akan tengok bibir kita, dia akan tengok mulut kita bercakap. Dia tak ada L, tak ada sebut. Dia cakap nasi le tak ada. Dia cakap nasi remaku, nasi rumahku. Rupiahku 600. 623 tepuk. FYP malam ni kita joget. Okey. A, I, U, O Okey. A, I, U, O macam itu saya regalan. Dia tengok sini. Ichi, ni, sang. A, I, U, O. A, I, U, O. Ni dia. A, I, U, O. Ikut mulut. A, I, U. Ikut semua. A, I, U, O. Dia tak ada jangan pula tiba-tiba cakap orang Jepun. Tak ada ya. Konnichiwa. Tak ada konnichiwa ya. Dia tak ada A, I, U, O. I-U. Dia tak ada konnichiwa Dia konnichiwa. Tak ada tiba-tiba jumpa orang Jepun konnichiwa. Jepun pun pelik nanti. Apa pula konnichiwa? Ada juga yang cakap kecewa. Tak ada. Konnichiwa. Okey, Jepun tak ada boleh ya? Okey. I-U-E-O. Dan saya nak bagi tahu ya. Jepun dia tak ada huruf konsonan. Dalam bahasa Jepun, dia tak ada huruf konsonan macam kita bahasa Melayu. Kan kita ada B, C, D, E, F, G. Yume-no-chan, arigato. Konsonan kita kan, bahasa Melayu kan ada kan B, C, D, E, G, H, N, K. Jepun tak boleh sebut. No. Tak boleh. Dia tak boleh sebut H, P, T. Kecuali dia belajar bahasa Inggeris ya. Tapi dalam bahasa Jepun dia tak ada yang single. Arigato yang bagi hadiah. Arigato. Wow, dah naik. Rupiahku Sanju Hachi. 638. Arigato minasan. Sapoto. Arigato gozaimasu. Gosaka shite itadaite arigato gozaimasu minasan ne. Bikkuri shimashita yo konban ne. 650人入ってくれてありがとうございます。感動してます。皆さん、わざわざありがとうございます。ありがとう。皆さん、おめでとうございます。Muisa sang, arigato. Okey. Kemudian, bila dia tak ada huruf konsonan, huruf-huruf bunyi konsonan tu, macam H. Panas sensei. Apa tu koni kecewa? Koni kecewa, jangan merepek. Jangan salah sebut. Nanti kan dalamnya ada admin. Nanti admin bantai kan. Okey, panas sensei. Yang tak faham tu, buat faham dulu. Okey, panas sensei. Huruf-huruf konsonan macam H, K, M, L, N, mereka tak boleh sebut single. Jadi huruf-huruf tu semua wajib dikawinkan dengan huruf vokal. Contoh, kalau huruf H, dia tak boleh bunyi H. Sama ada dia bunyikan ha, hi, fu, he, ho. So, kalau M, dia tak boleh sebut huruf M. Dia akan jadi ma, mi, mu, me, mo. Kalau N, dia akan jadi nani, nu, neno. Maknanya, setiap huruf konsonan wajib kahwin dengan huruf vokal. Faham ya? Faham? Okey. Sekarang ni, kita tengok huruf konsonan kat sini ya. Ingat ni. Akasa, tanah, hama, yara, yang ni kena hafal. Saya bagi ya. Akasa, tanah, hama, yara, cara dia macam mana?
Ingat angkasa. Ingat angkasa. So, akasa. Akasa. Ingat angkasa. So, akasa. Bawah dekat tanah. Tanah. Angkasa, tanah. Akasa, tanah. Dekat tanah ada hama. Ayam tidur ada hama, ada hama, ada hama. So, hama. Hama. Nampak hama? Alamak, ya Rabbi. Yara. Yara. Lepas tu last sekali, wa'um. Akasa, tanah, hama, yara, wa'um. Apa ni, sensei? Setiap huruf ni tambahkan A. A, masuk ka, sa, tanah, hama, yara, wa'um. Tak payah. Tak payah digabungkan dengan huruf vokal. Sebab boleh berdiri sendiri. Boleh berdiri sendiri. So, kenapa kita perlu ada ni? Barulah kita susun. So, kalau A bunyinya A, I, U, E, O. Ka, kaki, ku, ke, ko. Sa, shi, su, se, so. Ta, ci, su, te, to. Na, ni, nu, ne, no. Ha, hi, fu, he, ho. Ma, mi, mu, me, mo. Ya, yu. Yuk, kejap ya, nanti saya terangkan. Ra, ri, ru, re, ro, wa, wo. Okey, terangkan ya. Ini ialah bunyi-bunyi suku kata dalam hiragana dan katakana. Hiragana dan katakana. Hiragana dan katakana. Okey, sekarang ni yang saya bulatkan ni adalah huruf-huruf yang bunyinya tak ada dalam kita punya sebutan bahasa Melayu. Contohnya, shi. Tengok shi. Contoh shi. Dia tak sebut si. Jepun tak boleh sebut si. Si tak boleh. Si tak boleh. So, siapa nama kat sini Siti akan jadi Shiti. Ya. Siti Aminah. Shiti Aminah. Dia bunyi Jawa sikit, tebal sikit. Siti Aminah. Shiti Aminah. Okay. So, si, dia tak ada si. Dia jadi she. Dia jadi she. Kemudian, dia tak ada T. Kita kan tati, tu, te, tok. Dia tak ada T. Dia jadi, siapa sal nama sal, dia jadi saru. Sebab L jadi R. L jadi R. So, siapa nama je sal, minta maaf banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak. Nak cakap takut dosa, tapi tercakap juga. Dia menjadi bunyi saru. So, salwa jadi sarua. Tahu tak apa maksud saru? Tahu tak apa maksud saru? Saya nak sebut tak sampai hati. Siapa yang nak boleh sebutkan apa maksud saru? Right. Saru maksudnya monyet. Monyet, minta maaf ya. Nama sensei Saleh jadi Jepun Sare. Sare. Tapi ada juga yang terpanggil Sara sensei. Sara tu pinggan. Kenapa panggil sensei cikgu pinggan? Sare sensei. Tapi ada juga student yang baru belajar katakana, dia tulis apa? Dia bukan tulis Sare sensei, dia tulis Saru sensei. Aku cekik-cekik nanti Kang. Sare sensei bukan Saru sensei ya. Tolong ya. Korang kalau bab gelak nombor 1. Semalam saya cerita gelak, tercakap bahasa Jawa pun korang gelak-gelak Kalau wani maksudnya buaya. Tapi wani tu okey lagi lah daripada tak saru. Boleh ya? Boleh bina saya? Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Belajar bahasa asing, jangan stres-stres, tak seronok. Tak seronok, kita kena enjoy. Boleh? Okey, lagi. Dia tak ada, okey, yang lain okey. Satu lagi, dia tak ada fu, dia tak ada hu. Kita kan hi, hu. Kat suami nanti nak tidur ke mana? Bang, mari sini bang. Tarik telinga suami dekat atas katil tu, bang. Hu. Tengok. Suami marah ke tak marah? Dia tak ada hu. Dia jadi fu. Tapi janganlah bunyikan fu tu ketat sangat. Jangan bunyikan fu tu macam jujur sangat. Jujur kau. Fu. Tak ada macam tu. Bukan macam tu. Itu dah jujur sangat dah tu. Fu. 753 malam ni. 746. Tepuk.
Tolong screenshot. Syah, boleh tak rakam video sikit? Sebab bila TikTok rakam, dia tak keluar bilangan-bilangan ni. Boleh? Tolong rakam sikit dalam 10 minit boleh? Okey, minasan sekali lagi ya. Sebutan Jepun, kita kan kalau bahasa Melayu, ha, hi, hu, he, ho. Kecang, ayo, arigato. Tapi dalam bahasa Jepun, dia tak ada hu. Dia tak ada hu. Dia bunyi fu. Fu. Tapi minasan jangan bunyikan fu tu terlalu jujur sangat. Fu. Macam nak tiup lilin. Orang tiup lilin nak bersedih, tiup sikit je. Tapi minasan tiup sekuat-kuat hati. Takut keluar gigi palsu nanti. Dia sebut fu. 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 Ha, hi, fu, he, ho. Ha, hi. Dia angin dalam tu. Ha, hi, fu, he, ho. Sensei taklah pandai sangat, tapi kan sensei belajar linguistik. Ini dalam ilmu fonetik. Boleh ya minasan ya? Dia tak ada hu, dia jadi fu. Ha, hi, fu, he, ho. Okey, kemudian dalam line ya, dia tak ada ya, yi, yu, ye, yo. Dia tak ada yi. Dia tak ada ye. Korang jangan pandai-pandai letak bunyi yi, letak bunyi ye. Tak ada. Kalau ada pun tu bunyi kuno. Hanya hafal ya, yu, yo. Ya, yu, yo. Ni bunyi dia. Ya, yu, yo. Ni tak ada yi, tak ada ye. Ra ada. Ra, ri, ru, re, ro. Ra, ri, ru, re, ro. Ra, ri, ru, re, ro. Boleh? Dah 811 orang tepuk. Hilang suara. Arigato sankaste kurete. Arigato gozaimasu. Dah kembali macam awal-awal kelas Jepun dulu. Tepuk. Arigato. Lagi-lagi share lagi. Lebih 1,000. Kita raikan besok ramai-ramai pergi ke McDonald. Belanja diri sendiri. Okay. Okay, nampak ya? Rari rurero. Kemudian wa. Dia cuma ada wa wa. Wa wa. Dia tak ada wi. Dia tak ada wu. Dia tak ada we. Dia cuma wa wa. Sekarang ni saya hanya ajar sebutan dulu. Sebutan dahulu. So wa wa. Dia tak ada wi, dia tak ada wu, dia tak ada we. So wa wa. Tapi yang wa ni janganlah bunyikan tekan sangat. Sensei, wa, bangga ni, bangga confident dah pandai bahasa Jepun. Sensei, wa. Wa tu dia dah balik tu sopan lah sikit, tutup lah sikit. Wa, sebut wa. Sebut semua. Wa, dia bukan wa. Keluar Jawanya. Ci. Tadi ci tadi sebut ci. Dia bukan ti ya. Ci. Lembut. Ci. Boleh ya? Boleh. Lepas tu untuk boleh berdiri sendiri. Satu lagi minasan saya nak bagi tahu. Ini adalah sebutan untuk huruf-huruf hiragana dan katakana. Kabare, waras, esok ngomong Jawa. Okey. Teruskan ya, teruskan. Okey. Minasan, wakarimasu ka? Cepat lagi share. Saya cabar saya punya kelas KBJJ cepat 1,000 orang. Okey, minasan tengok sini. Tengok ya, ohayo gozaimasu. Sorry. Ohayo. Ni, ohayo gozaimasu. Ujungnya ada you kan? Janganlah bunyikan. Ni pun ada you kan? Janganlah bunyikan ohayo gozaimasu. Tu terlalu jujur. Maksud you kat ujung ni, maksudnya kalau yang sini, maksudnya nak bunyikan panjang yo. So ohayo. Bukan ohayo, bukan. Ohayo. Ikut semua lembut. Ohayo. Sensei ohayo. Dia macam tarik angin tu ke dalam. Ohayo. Mapopopo. Siapa tadi? Ada ke lagu-lagu? Okey, ohayo. Yang ini pula gozaimasu. Jangan gozaimasu. Gozaimasu je. Ohayo gozaimasu. You tu masuk sikit je. Ohayo gozaimasu. You tu masuk sikit je. Ohayo gozaimasu. Boleh ya, minasan? Ohayo gozaimasu. You tu bunyi sikit je. Ohayo gozaimasu. Boleh ya? Okey. Kenapa pula nak belajar ikra? Ini kelas bahasa Jepun, bukan belajar ikra. Okey? Okey, sekarang barulah kita masuk sistem
tulisan hiragana ya. Tulisan hiragana. Okey, tadi dah belajarkan dia punya bunyi. Sekarang kita masuk macam mana cara nak tulis hiragana. Hiragana. Apa tu Jana Sensei tu? Ulang-ulang tu. Okey, tengok. A, I, U. Okay, kita tengok line A. So, A, I, U, E, O. Ya. A, I, U, E, O. Tengok sini. Ni saya dah ajar. Saya cuma praktis balik ya. Saya dah ajar sebelum ni. A, I, Ci, Ni, Sang. A, I, U, E, O. Saya tak boleh buat satu-satu slow-slow. Sebab saya dah ajar sebelum ni. Yang ni praktis ya. So, lepas tu A, I, U, E, O. Ka, Ki, Ku, Ke, Kok. Boleh? Kaki, ku, ke, kok. Boleh? Apa tu? Menangis tak berlagu mereka sensei sebab saya seorang. Apa maksudnya tu? Kan? Dua-dua senang. Dua-dua senang. Dia senang tak senang kita punya minda kontrol. Yang susah cakap senang ya. Kaki, ku, ke, kok. Sa, shi, su, se, so. Yang baru masuk minta maaf saya agak laju sikit sebab benda ni saya dah ajar kat mereka sebelum ni. Ini hanya praktis. So yang tak faham tengok dulu ya. Ta, ci, su, te, to. Na, ni, nu, ne, no. Ha, hi, fu, he, ho. Ho. Minta maaf ya, malam ni praktis. Jadi mereka yang dah buat ni dah faham. Hari ni cuma nak ulang kaji je. Ma, mi, mu, me, mo. Sebelum tu ya, untuk cikgu-cikgu warga KPM, ada kehadiran ni untuk SPL KPM. Tunggu sampai habis ya. Kemudian, ya, you, yo. Lepas tu, ra, ri, ru, re, ro, wa, o. Inilah huruf-huruf hiragana. Ada 46. Boleh? Ada 46. Okey? Okey. Sekarang ni, tengok ya. Yang ni kita dah belajar itu. Kemudian huruf-huruf tambahan ialah seperti berikut. Bunyi konsonan K. K menjadi Ga. G. G. K. Ga. Sa. Za. Ta. Da. Na tak ada. Na tak ada. Ha, ba, dan ha juga menjadi pa. Macam mana? Tengok sini ya. Yang ini semua tambah teng teng. Sebut teng teng. Contoh ka, tengok sini. Ka, ki, ku, ke, ko. Kaki, ku, ke, ko. Tambahkan teng-teng. Teng-teng, 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 teng-teng. So, menjadi ga, gi, gu, ge, go. Maknanya, Jepun dia recycle balik tulisan kaki ku kekok untuk bunyikan ga, gi, gu, ge, go dengan meletakkan teng-teng, 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 teng-teng. Boleh ya? Apa tu? Japanese Language and Literature. Benda tu. Ya? Okay, kemudian, sa pula. Sa, shi, su, se, so. Yang baru masuk, terima kasih. Kalau tak faham tak apa, masuk kelas sensei nanti setiap hari Isnin, Rabu, Jumaat 2 jam percuma. Yang belum tekan button follow sekarang, follow ya. Ada yang kurang ajar, siapa kurang ajar tu? Mana tu? Saya tak boleh, tak nampak je laju. Ya. Okey, cuma screenshot ya. Kalau ada tulis yang pelik-pelik, tolong screenshot nanti kita buat macam mana. Tolong SS ya. Okey, sa, shi, su, se, so. Sama juga, tambah teng-teng, 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 teng-teng. Dia jadi za, ji, zu, ze, zo. Okey, kalau ta pula, ta, ci, se, te, to. Tambahkan teng-teng, 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 teng-teng. Dia menjadi bunyi di. Da, zi, zu, de, do. Sama juga macam ha, tengok. Ha, hi, fu, he, ho, tambah teng-teng, 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 menjadi huruf B. So, ba, bi, bu, bebo. Ba, bi, bu. Babi, bu, bebo. Kalau ha, hi, lagi sekali. Ha, hi, fu, he, ho. Yang ini tambahkan maru, sebut maru. Maru maksudnya tambah bulat-bulat. Bulat-bulat. Teng-teng maksudnya ni.
Teng maksudnya ni apa kalau bahasa Melayu? Ni apa bahasa Melayu minasang? Saya pun tak tahu bahasa Melayu apa. Tanda apa? Apa tu kimochi? Apa kamu buat sampai kimochi tu? Apa ni? Bahasa Melayu apa panggil apa tu? Calit dia. Kalau Jepun disebut teng. Adam, terima kasih Adam. Buka kata. Apa buka kata pun dia jugalah. Okey. Satu lagi minasang disebut maru. Sebut maru. Dia ada bulat sini maru. Ni bulat maksudnya maru. Kalau letak maru kat sini, maru daripada hahi fu fefo dia menjadi papi pu pepok. Papi pu pepok. Yang ada maru hanya bunyi papi pu pepok. Boleh Boleh Ni saya fokuskan kepada mereka yang baru belajar hari itulah. Yang baru masuk hari ni memanglah tak faham sebab baru masuk terjun kan. Tak apa. Masuk kelas sensei dan minasang boleh tonton rakaman video-video sebelum ni dekat mana? Tanya admin. Nanti admin tulis. Ada rakaman ya. Okey, itu satu. Selesai. Sekarang kita nak tengok. Minasang tengok sini minasang. Sekarang saya tengok contoh nak tulis hiragana perkataan. Arigato gozaimasu. Okey, arigato gozaimasu. Okey, tengok sini ya. Contoh sini. Admin kat dalam ni ada nanti. Minasang nak dapat maklumat lagi lanjut, tolong masuk rumah bahasa kami. Kat mana rumah? Minasang pergi kat profile sensei, kat TikTok sensei, klik follow. Lepas tu kat atas kan ada bio kan, ada bio sensei punya apa benda, diri sensei punya pasal apa sensei punya diri. Kat situ ada macam apa? Ada macam sensei punya link. Klik kat situ. Yelah yang baru masuk mungkin tak faham sikit, minta maaf. Nanti kita akan ulang balik. Dan boleh tengok sesi punya rakaman ya. Rakaman. Okey. Rakaman yang kelas-kelas sebelum ni. Okey, tengok sini. Contoh Contoh. Tengok ni. Sakura. Okey, macam ni nak buat ayat. Nak buat tulisan dia. Ya. Tengok. Sakura. So, sa apa? Ingat balik hiragana. So, sakura. Boleh tepuk. Nampak? Sakura. Sakura. Dah boleh dah. Lepas tu minasang nak cakap telinga. Telinga apa bahasa Jepun? Telinga bahasa Jepun mimi. So mi. Mimi. Ya. Okay, nak cakap buku hon. So, hon. Boleh tepuk. Boleh. Lepas tu nak cakap watashi, saya. Watashi maksudnya saya. So, watashi. Tengok. Watashi tepuk. Nampak? Okay. Watashi manggil fi apa tu? Watashi. Okay, nampak minasang? Okay, satu lagi minasang. Bahasa Jepun dia ada huruf besar, ada huruf kecil. Hanya ya, yu, yo. Ya, yu, oyasumi. Okay, oyasumi. Okay. Oyasumi. So, oyasumi. O ni dia boleh berdiri sendiri. Yang tak boleh berdiri sendiri ialah konsonan ya. So oyasumi. So oyasumi. Boleh ya? Kalau lelaki ore, tapi ore tu dia macam aku, kasar sikit. Kalau cakap dengan cikgu atau orang baru kenal jangan guna ore, guna watashi. Ore tu hanya untuk lelaki. Dan bila bercakap dengan kawan rapat aku, dia lebih daripada aku. Jangan cakap dengan cikgu ore ke apa, bahasa dia kurang sopan. So, guna watashi. Kalau dengan kawan-kawan yang rapat, boleh guna ore. Perempuan jangan guna ore. Jangan guna ore. Tu kasar sangat ore. Boleh ya? Okey. Sensei ajar yang untuk yang formal dulu. Jangan ni ya. Jangan campur-campurkan. Okey. Contoh ya. Ini huruf ya, yu, yo. Ni huruf besar. Dia ada huruf kecil. Kecilkan je lah. Ya, yu, yo. Kenapa ada huruf besar dan kecil? Sebab ada perkataan Jepun yang guna huruf kecil ni. Contoh, kaisha. Tengok. Kaisha. Tengok ya. So, kaisha. Kaisha ni maksudnya apa?
Siapa tahu masuk Kaisha? Maksudnya company, syarikat. Ya, company ataupun syarikat, Kaisha. So, Kaisha, Ka dah tahu kan Ka? Kai. Sya ni macam mana? Sya ni gabungan, Sya gabungan shi tambah ya. So, Kai, shi, ya. Kalau macam ni, dia jadi Kai Shia. Ni Kai Shia. Jadi nak jadikan dia bunyi sama Kaisha, ya ni kecilkan. So, Kaisha. Boleh ya? Kaisha. Boleh ya? Kaisha. Sekali lagi, lain lagi. Contoh, nak cakap sayur timun. Ya. Okey? Sayur timun, curry. Contoh, curry. So, curry. So, ni ki tambah u. Ni ada u lagi. Ri. Yapi yang ini dia jadi bunyi Uri. Kita nak bunyi Qri. So macam mana? Jadi kalau jumpa perkataan romaji ada Q macam ni, maknanya ki kahwin dengan u. Jadi u tu kena jadi huruf kecil. Huruf kecil. Q. Ya, jadi Q. Okey, so panjangkan ada u, panjangkan tambah lagi u. So Q ri, Qri. Nampak? Dia mula-mula memang tak berapa nampak. Minasan kena praktis. Lama-lama baru boleh nampak. Lagi apa? Lagi bioin. Tengok sini. Bioin. Bio ini maksudnya hospital. So tengok sini. Bio ni B kan? Dia ada B. So B macam mana? Ya? Ni he. Ini he. Tambah teng-teng jadi B. Tambah teng-teng jadi B. Yo. Huruf yo. In. Tapi ni jadi bioin. Ni jadi bioin. Kita nak bioin. Beza ya. Bioin dengan bioin. Jadi, ini kena kahwinkan. Maknanya, yo ni kena kecilkan. Jadi, tengok ni. Kecilkan yo. Yo huruf kecil. Jadi, bila gabung je jadi bio. Tambah u turun. Bioin. Ya. Dah dapat. Bioin. Boleh? Tu ya, yu, yo. Tak apa. Kita kena praktis lagi. Dia tak boleh terus pandai. Ya, kecilkan yo. Ya. Dia kena praktis banyak kali baru boleh. Ni saya hanya bagi penerangan. Yang faham tu alhamdulillah. Yang tak faham tak apa, perlahan-lahan. Yang baru masuk terima kasih. Dah follow saya ke belum? Tak bergerak ni pun follow kat sini. Dah naik 17, dah naik 800 orang malam ni. Petang tadi 17k follower, malam ni dah naik 17,800, dah naik 800 orang. Raikan, alhamdulillah. Boleh, tak apa orang cakap apa, tak apa, itu hak mereka. Yang penting kita nak tuntut ilmu, kita fokus. Ya. Saya nak okey, memang saya ajar bercakap. Tengok atas tu saya tulis apa? Malam ni kelas praktis hiragana. Malam ni adalah kelas tambahan praktis hiragana. Jadi saya fokuslah hiragana. Kalau nak masuk kelas yang saya buat, masuk hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat. Yang itu kelas bercakap, latihan bercakap. Tapi sebelum bercakap, saya akan ajar juga pattern-pattern dia. Betul tak? Okey, untuk malam ni minta maaf yang baru masuk. Untuk malam ni sebab saya dah janji dekat peserta-peserta yang dah masuk 6 kali kelas. Malam ni sensei nak ajar, nak fokus, nak terangkan lagi sikit pasal hiragana sebab mungkin ada yang tak berapa kuat hiragana dia. Boleh ya? Okey, kemudian minasang, Jepun juga ada perkataan gandaan. Contoh sabun. Minasang tahu sabun? Tahu sabun? Bukan sabun yang cuci. Ya sabun lah, macam dia lebih kepada sabun mandi lah yang buku tu kan. Sabun tu sabun ya. Sabun di bilik mandi. Okey, sabun apa? Dah lupa dah sabun. Sabun apa Syah? Sabun apa? Sabun second. Second. Sebut second.
Second. So, second. So, tengok kat sini. Dia ada gandaan kan? Yang gandaan ni tandakan dulu. So, se faham kan? Se. Lepas tu, yang sini. Ke tahu kan? Ke. Tahu kan? So, sini. Second. So, macam mana nak gandakan K ni? Macam nak huruf K gandakan? Nak gandakan ni, dipanggil, ini se besar. Ni se besar. Ni se kecil. Ni se kecil. Tu se besar, ni se kecil. So, kita gunakan se kecil ni letak kat sini. So, dia jadi gandaan. So, jadilah second. Tepuk. Boleh ya? Tahap pertama yang tak dapat masuk, nanti masuk hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat. Sebab ini kelas tambahan untuk mereka yang dah belajar hiragana sebanyak 6 siri kelas sensei. Betul tak minasang? Betul tak? Jadi malam ni saya dah janji dengan mereka nak buat kelas tambahan. Ini fokus kepada hiragana. Yang masuk kita raikan. Tak faham tak apa. Tak faham nanti belajar perlahan-lahan. So malam ni saya nak tumpukan pada ni. Yang baru masuk tak apa. Minasang boleh tengok rakaman kelas kami sebanyak 6 kali. Dekat mana? Kat Teropong. Saya tak boleh sebut. Masa live, kami yang buat live tak boleh sebut apps lain. Suka-suka hati nanti kena ban dengan TikTok. Jadi, kami guna perkataan boleh tengok dekat Teropong. Nanti admin bagi tahu ya. Boleh ya? Okey, second. Tu second. Okey, saya bagi soalan. Okey, quiz. Cepat quiz. Okey, type sekarang. Kalau kita macam mana buat? Kita. Type cepat. Kita. Apa tu kita? Yang baru boleh follow saya. Terima kasih Syah. Terima kasih Syah ya. Kita ni maksudnya stem. Kita macam mana buat? Pandai dah. Tepuk. Pandai dah ramai. Tak, tulis hiragana. Kita. Yang telefon tak ada tulis hiragana, boleh download. Ambil dekat Play Store. Saya tak tahu apa macam saya tak akan type Japanese keyboard Google Japanese keyboard. Nanti kat situ dia akan keluar. Boleh? Kita. So, ujungnya te. So, te. Gandaan ni masukkan se kecil. So jadi kita. Boleh ya? Boleh tepuk. Okey, seterusnya quiz kedua. Tulis happa. Happa. Cepat. Happa. Bukan hapra bukan hapra. Happa. Cari happa. Tolong tadi admin ada tak SS tadi bilangan yang tadi, yang bilangan 800 lebih ada tak tadi buat SS? Ada terima kasih banyak. Happa. So happa. Boleh? Happa. Nampak Boleh. Okey, pandai. Okey, sekarang sensei bagi task. Bagi quiz. Type ni. Cuba type ni. Cuba huruf ni. Cepat. Watashi wa Nihonjin. Ni tak sampai sambung terus. Nihonjin dewa arimasen. Okey, tulis sekarang dekat ruangan komen. Tulis dalam hiragana. Cepat. Dalam tulisan hiragana lah kan kita praktis hiragana. Tulis hiragana. Watashi wa Nihonjin dewa arimasen. Dah seorang dah pandai. Boleh dah. Okey, good. Okey, tapi ada kesilapan sikit saya terangkan. Yang kanji pun ada. Okey. Lagi. Siapa lagi? Cepat muncul. Masih guna guna watashi. Saya ajar watashi. Okey. Watashi wa Nihonjin dewa. Cepat. Okey. Ada yang salah sikit ya. Okey lah tu. Good try. Very good. Minasang, bilangan pesertanya ramai tapi malam ni tap kurang lah. Masih kurang bawah 100k. Okey. Watashi wa Nihonjin. Okey, yang jawapan. Sekarang saya bagi jawapan yang betul. Okey, jawapan yang betul dia tengok sini. Tengok sini ya. Watashi. So watashi. Wa ni, Wa ni memanglah wa. Memang wa. Tapi wa ni adalah dipanggil joshi. Joshi ni maksudnya partikel. Partikel ni maksudnya kata sendi. Kata sendi Jepun kalau wa
dia tak tulis wa macam ni. Dia mesti tulis macam ni. Wajib ya, wajib tulis macam ni. Macam ni. Ni kalau periksa N5 ni salah ni. Dia mesti tulis macam ni. Ini memang ha. Ini memang ha dalam hiragana. Tapi untuk partikel dibaca wa. Dibaca wa. Ya, sama juga konnichiwa. Konnichiwa. Sayonara. Kochi, kochi, kochi. Sayonara. Konnichiwa ni dia tulis kon-ni-chi. Dia guna ha juga. Dia tak guna wa ni. Dia guna ha. Saya takut goyang-goyang jatuh pula whiteboard ni kan. Ya? Dia masih guna ni. Wa ni ya. So, watashi wa dia guna ha ya. Watashi wa Nihonjin, orang Jepun. Maksudnya, saya bukan orang Jepun. Watashi wa Nihonjin. Nihonjin. Lepas tu, tengok. Nihonjin. Tengok ni pula. Dewa arimasen. So, dewa arimasen. Dewa arimasen. Dewa arimasen. So, dewa ni pun dia guna ha ya. Dia tak guna wa. Dia guna ha. Dia pun macam partikel. Dia tak ada. Dia bukan dewa arimasen. Dia bukan. Yang ini dia guna sama juga wa. Okey, berapa orang betul sebut watashi. Cepat. Berapa orang betul sebut watashi. Cepat. Berapa orang betul sebut watashi. Ada? Okey, omedetou. Mati lagi lah sound card ni. Siapa sini jual sound card, main jual kat sensei ni. Dia mati hidup ni. Dah mati terus sekejap. Baru hidup balik. Okey. Hai, letih. Watashi. Okey, kita stop kejap. Berapa saat kita minum dulu. Kita sembang-sembang. Boleh? Okey, minum. Kampai. Bukan habis bateri. Tapi saya dah cas lama dah. Sentiasa wayar dia ada kat situ. Setia. Okey, kena upgrade lah. Ini V8. Ni V8. Maknanya kena beli K300 atau K... Apa lagi satu? Saya lupa. Ni kena hubungi Al-Bongsu. Dia penjual apa tu. Dia macam hebat lah. Okey, minum semua. Kampai. Oh, okey. Nanti saya letak. InsyaAllah. Minum semua. Kampai. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya ke tepi. Okey, ke tepi. Cepat ke tepi. Dah ke tepi. Okey, dah nampak dah. Okey. Ya, minum uca. Tak, ada orang suruh saya ke tepi. Dia kata tak nampak emoji. Tengok. Anak murid. Saya ke tepi. Dahsyatlah student sekarang ni. Aduhai korang ni. Kan? Mecha Oshi. Boleh Boleh? Okey, boleh. Ke tepi lagi. Korang ni, aduhai. Minasang, follow sensei juga. Tengoklah video-video sensei. Petang tadi sensei bagi ada berapa. Bila orang tanya soalan, biasa sensei sekarang nak rakam video. Terangkan macam mana. Boleh So, watashi wa nihonjin dewa arimasen. So, hiragana tak susah. Siapa kata susah? Nak pandai hiragana senang aja. Minasang beli buku matematik yang kotak dia besar-besar. Kemudian minasang plotkan huruf romaji. Bawahnya practice. Confirm perfect. Mana ada benda terus pandai minasang. Minasang mengaji pun merangka-rangka. Kena sebat dengan ayah, kena sebat dengan nenek, kena hambat lari sana. Syah macam tak tahu suruh mengaji lari panjat pokok. Maksudnya kita nak pandai satu benda, mana boleh. Sensei, seriuslah sensei. Ya Allah. Siapa bilang sensei menipu? Okey, siapa yang ada dalam grup rumah kita, sensei ada tak tunjuk sensei punya subjek 66? Ada tak? Kalau ada jawab ada, betul tak? Takkan sensei nak buka lagi kat sini? Tak naklah buka, palalah. Ya, 66 subjek. Semester pertama dekat universiti, SEM 1 je sensei punya subjek 13 subjek. SEM 1. Kira lah, kalau satu SEM 13 subjek, kalau 6 SEM berapa? Cuma SEM yang akhir tu saya tak adalah sampai yang SEM akhir tu siapkan thesis. Sebab saya di Jepun, kami belajar, kami kumpul ta'i. Ta'i tu apa? Ta'i tu ialah kredit, jam kredit. Sensei pengajian linguistik dan sastra
Jadi, apa ni, bilangan kredit dia sikit. Macam minasan belajar kat universiti, satu subjek kan 4 kredit, 3 kredit kan? Saya tak. Saya 1 kredit, 2 kredit, 1 kredit, 2 kredit. Sebab tu banyak bilangan subjek dia. Boleh ya? Okey. Ya, betul. 66 subjek. Saya dah kira si ciloro telu papat. Keluar sejawa dia. Saya dah kira satu-satu betul. Ni saya bagi motivasi. If I can do it, kamu pun boleh lagi buat yang terbaik pada sensei. Bayangkan dengan nak berlari kelas. Lepas tu pernah sensei belajar nak solat Zuhur ni. Sebab kelas tu awal, tak sempat nak Zuhur dekat rumah. Lepas tu, waktu pertukaran nak waktu asar tu, nak solat kat mana? Sebab bila waktu sejuk, matahari turun awal. Maknanya malam tu siang. Malam tu cepat. Malam tu dalam pukul 4 lebih dah mula gelap. Maghrib, pukul 5 dah malam. Jadi, masa tu ada masa sikit lagi nak sembahyang Zuhur dan lagi setengah jam pun habis. Saya tunggu pensyarah ni, ada jumpa student lambat. Saya selamba sembahyang kat tepi. Dekat tepi kelas tu, buat solat. Bagaimana struggle dengan kerja-kerja masa. Itu yang saya ada close story. Pensyarah Jepun tanya sensei, Sare cari apa? Oh, yang prof tu betul tu salah satunya. Sensei, nama je Kano Sensei. Sensei, saya cari tempat nak solat. Mari masuk bilik saya. Tak apalah sensei. Tak apa, masuk, saya keluar kejap. Dia keluar. Sare masuk. Ya Rabbi ya Karim. Baiknya sensei. Namanya Kano Sensei. Memang baik. Dia senyum je orangnya. Saya ingat lagi. Ada sekali tu dekat tempat dekat dalam kantin tu, orang ramai kat kafeteria. Saya selamba lah solat. Tapi tu ada macam meja kan. Solat je lah. Buat apa nak malu, kita nak jumpa Tuhan kita. Itulah cara kita dakwah sekurang-kurangnya. Kat tangga pun ada. Ini belajar kat Jepun juga kan. Tepuk dinosaur. Janganlah tak solat langsung. Maksudnya cari tempat. Buat apa kita tak malu kan. Yang penting itulah cara dakwah yang tidak disengajakan. Okey, apa tadi Syah? Apa tadi? Nihonjin apa tadi dia kata tadi? Yang baru masuk, terima kasih. Dah klik follow belum? Klik follow. Kelas Sensei percuma setiap hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat bermula jam 9 malam sampai 11 malam. Selalunya 2 jam setengah sebab Sensei belanja conversation lama. Lepas tu lama dan insyaAllah menyesal tak jemu sebab Sensei ada banyak cerita. And kenapa tak gabung dengan huruf lain? Mana? And tak gabung dengan huruf lain. Okey, kejap ya, dia tak faham. N, okey. Dalam bahasa Jepun, huruf N, dia tak ada huruf N, maksudnya bunyi N. Ni dia boleh berdiri, dia boleh stand alone, dia boleh berdiri sendiri, dia boleh berdikari. Dia tak perlu kahwin, dia boleh hidup sampai mati tanpa ada pasangan. Tapi orang yang perlukan dia, kalau tak ada N, perkataan tu tak menjadi kampeki, tak menjadi perfect. Contoh, mikang. Mikang ni maksudnya limau. Kalau N tak ada, dia tak jadi maksud limau. Jadi orang yang perlukan dia, N. So, ni, dia boleh berdiri sendiri. Sebab tu Nihonjin. Nihon ni. Nihon Jin. Dia boleh berdiri sendiri. Dia tak ada kahwin dengan siapa-siapa. So dia berdiri sendiri. Dan selalunya tu bunyinya kat ujung. Nihon Jin. Dan bila ada bunyi konsonan dia seolah-olah ada bunyi huruf G. Seperti mana orang Terengganu sebut ikan, ikang. Saya cakap saya tahu bahasa logat Terengganu. Saya makan, makang, ikang, sama macam orang Jepun. Nihong jing. Jin tak ada, jin. Dia tak ada nihong jing. Jangan nihong jing. Jing tak ada. Setahu saya ada ke Jepun sebut nihong jing? Watashi wa nihong jing. Tak ada. Nihong ada, nihong. Watashi wa nihong jin. Boleh ya? Boleh. Seorang Terengganu Kelantan ni dah boleh cakap Jepun dah. Boleh ya? Kenapa wa tu boleh jadi partikel sensei? Ya, wa ni jadi partikel sebab dia dah memang syarat Jepun macam tu. Ni partikel sebab depan ni akan menjadi subjek. Wa. Contoh sekarang, sensei nak kata sensei dari Selangor. So, siapa subjeknya? Sensei lah subjek. Sensei dari Selangor. So, watashi wa Selangor Karades.
Kalau kamu nak kata beg ni cantik, siapa subjeknya beg kan? Konoka bangwa, macam tu. Tepuk. Boleh? Boleh? Okey, dah 9.30. Sensei rasa dah boleh perlahan-lahan kita stop kat sini. Sebab Sensei nak buka sesi kaiwa lah, kita belanja kaiwa. Boleh? Siapa nak kaiwa dengan Sensei? Kaiwa maksudnya conversation. Conversation. Boleh? Boleh minasan? Wakarimasu ka? Alhamdulillah. Tak apa. Dah turun 400 tak apa. Yang penting tadi climaxnya berapa tadi? 800 berapa tadi? 800 berapa tadi? Tak ingat Sensei. Semangat-semangat. Minasan semangat. Sensei lagi semangat. Kan? Macam kata, gila Sensei buat kelas sampai 3 kali seminggu. Ada kawan cakap, oi, kau buat kelas setiap malam 2 jam setengah sampai 3 kali. Lepas tu kau buat kelas percuma dia kata ni. Tak, yang penting seronok. Orang dapat happy-happy. Kalau ditakdirkan esok Sensei meninggal, Alhamdulillah, at least Sensei adalah menyumbang sesuatu kat you all. Dia macam apa? Bercerita benda yang baik-baik, minasan amalkan yang baik-baik pun dah menjadi satu amalan. Arigato. Arigato gozaimasu. Ya, betul. Satu lagi yang tanya Sensei pasal tadi belajar 66 subjek. Sensei habis kelas ya, Sensei habis kelas. Arigato shiwa-san. Sensei habis kelas pukul 5, kemudian dah lepas solat asar, naik cari. Cari tu jitensha, naik basikal. Naik cari, kayu, pergi kerja, masuk kerja pukul 5. Kat mana tahu? Sensei kerja dekat jual sayur dengan buah. Sebab tu Sensei buat post pasal sayur buah tu. Memang Sensei, bukanlah kata hebat. Masa tu Sensei rasa Sensei lagi orang Jepun pada Jepun dari segi pengetahuan sayur. Sebab kena tahu semua jenis sayur. Beratus-ratus sayur. Nak kena tahu sayur setiap musim. Siapa? Cuma semalam ada yang pertikaikanlah cili apa tu? Pimang. Pimang tu cili Benggala. Sebab Sensei tengok dekat Google ada yang tulis cili Bengali. Ada juga yang tulis cili Bangla. Macam-macam tarifan. Cuma yang penting fokusnya adalah kepada perkataan Jepun tu. Ya, memang kena hafal. Lepas tu setiap musim, setiap apa. Yang saya kata sayur shungiku tu memang sayur yang sedap ya. Jadi saya kayu basikal, balik pukul 10 malam dengan kawan Jepun. Saya pergi kerja kadang balik dengan kawan Jepun. Malam tu Sensei kalau solat Jumaat, okey. Solat Jumaat Sensei jatuh waktu kuliah. Kalau tak ada waktu kuliah, baru Sensei pergi solat Jumaat. Nak pergi solat Jumaat pun, masjid tak ada ke tempat Sensei. Jauh, kena naik kereta api. Dan, arigato, Cik-sang. Dan kalau nak pergi solat Jumaat pun, kadang-kadang tempat tu tak cukup 40 orang. Tak cukup dan guna bahasa Urdu. Pergi jugalah kalau tak ada kelas. Sebab kelas tu wajib ya. Kelas tu wajib. Jatuh hari Jumaat. Kalau tak ada kelas, baru Sensei pergi. Itu pun jauh pergi. Kalau pergi pun kadang tak sampai 40 orang dan guna bahasa Urdu. Dan ada masjid yang guna sampai 3 bahasa. Bahasa Jepun, bahasa Urdu dengan bahasa Inggeris. Kat situ Itulah di perantauan negara yang bukan negara Muslim. Boleh minasang? Boleh tak? Relax. Sensei kalau huruf F, Jepun tak ada huruf F. F macam mana tu cikgu? Jepun tak ada F. Jepun tak ada konsonan F. Yang tadi tu je. Akasa, tanah, hama, yara, wa, F tu hanya sebutan bagi ha, hi, fu. Dia bukan fu bukan. Ha, hi, fu. Ni, angin dia naik ke atas tekak. Arigato. Siapa nama tu? Tak nampak Sensei. Apa tu? Arigato gozaimasu. Boleh ya? Boleh. Okey, sambung balik tadi. Okey. Sambung balik tadi naik basikal dengan kawan. Saya ingat kawan saya tu nama dia apa ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lupa namanya tapi dalam video Sensei ada dia buat roti jala. Namiki nama dia. Balik kayu basikal sambil salji tebal, borak-borak. Sensei banyak campur dengan orang Jepun. Masa belajar dulu Sensei selain tu isteri Sensei kat rumah. Sensei banyak campur dengan orang Jepun. Itu yang Sensei banyak berinteraksi dengan Jepun tu, yang Sensei mungkin Sensei dapat cepat tangkap sikit sebab banyak bercampur dengan Jepun. Tapi tak semestinya mengatakan Sensei ni perfect. Sensei pun tak berapa mahir sangat bahasa Jepun. Bolehlah sikit-sikit. Bolehlah. Tapi kalau undang-undang bahasa Jepun tu tahu juga sikit-sikit lah. Sebab Sensei punya pengajian memang bidang linguistik dan sastra bahasa Jepun. Arigatou gozaimasu. Boleh? Boleh. Rumah Sensei dulu kat Jepun, dekat negeri Saitama, dekat Koshigaya. So, Koshigaya, arigato dari sini sang, banyaknya. Arigato gozaimasu. Okey, tempat Sensei, nak pergi ke Tokyo dekat 40 minit sahaja. 40 minit. Tak habis lagi bunga tu. Arigato. 40 minit sahaja naik kereta api. So, rumah Sensei boleh direct pergi ke Wetno. Wetno one of the popular
place in Tokyo. Salah satu tempat yang paling famous dekat Tokyo selain pada Shinjuku, selain pada Shibuya adalah adalah Ueno. Tak, saya orang Malaysia, orang Terengganu tapi kulit putih lah. Tu orang ingat orang Jepun. Okay. Ada sekali tu, masa isteri saya pregnant, saya ada seorang anak lahir kat Jepun, anak pertama. Tapi bapak dia jauh, muka jauh jugalah. Ada sekali tu isteri saya pregnant, tak tahulah tiba-tiba dia mengidam nak makan pisang tanduk. Tak ada benda lain ke nak, sushi ke, onigiri ke, nak pisang tanduk. Mana nak cari pisang tanduk? Saya pun tekad, saya cakap dengan isteri, mungkin pisang tanduk ada kat Wenok kot, sebab Wenok tu ada banyak barang-barang Asia. So naiklah kereta api berdua, cari, jumpa. Kecil je pisang tu, kecil je. Besar mana Besar, ni makan pen, kecil. Besar jugalah, macam lengan saya ni separuh lah kot. Besar tu dapat harga dia dalam dalam RM20. Nak beli pisang tanduk semata-mata. Sebab orang kata kalau orang pregnant ni kena carikan juga sebelum boleh kan. Carikanlah. Tapi nak beli pisang tanduk tu harga RM20. Nak pergi ke Wenok tu, pergi balik seorang, tambangnya dekat berapa dekat RM80. Dua orang dekat RM160. Cabut pisang tanduk semua plus RM200 untuk satu, bukan satu sisir. Arigatou kinasang, untuk satu tu pisang tanduk tu. Itulah nilai pengorbanan seorang suami kepada si isteri. Betul. Lepas tu kan, satu lagi yang kelakar dia, nak beli pisang tanduk tu cabaran tau. Cabaran. Wenok tu, tadi minasan dah tengok belum video saya? Dah tengok belum? Belum tengok ni. Tengok. Kan ada video saya cerita pasal Wenok tu yang 1000 yen, yasuyo, sen yen, RM1000. Alah macam kita lah pergi pasar Longgok. RM10, Dia sen tu maksudnya RM40 lah. Tapi murah-murah bagi saya. Sen yen, yasuyo. Okay. Cabarannya ialah nak cari pisang tanduk tu kena pergi tingkat bawah. Arigato yang bagi topi. Arigato gozaimasu. Okay. Pergi tingkat bawah. Okey, dah pergi tingkat bawah. Ya Allah, ya Tuhanku. Nak pergi mencari pisang tanduk yang kecil tu melalui kiri kanan orang jual apa tau? Agak-agak jual apa? Jual apa tu? Jual kepala khinzir. Kepala semua tengok saya macam ni. Kiri kanan. Nak dapatkan pisang tanduk tu jual buta kan. Kepala semua pandang takut saya. Dapatlah akhirnya cepat-cepat keluar dah macam orang, macam geisha. Geisha kalau jalan kan tergedek-gedek kan, keluar. Nak bawa satu pisang tanduk tu. Kalau ikutkan hati tak ada kulayan. Buat apa nak beli pisang tanduk? Tapi sebab mengandung punya pasal, belikan jugalah. Tepuk. Dulu saya mula-mula memanglah geli pork apa semua dah biasa kat sana, dah lali dah, tapi tak adalah saya makan. Jangan pula you all ingat saya makan. Tak ada masa makan. Haram tetap haram. Tapi onsen tetap masuk. Tapi saya masuk onsen, tak adalah hadaka bogel macam tu. Adalah pakai alas. Jangan korang bayangkan. Jangan dibayangkan. Onsen tetap masuk tapi pakai alas lah. Kan? Ada sekali tu saya masuk onsen. Ya, kena buka semua. Saya masuk dengan kawan. Kawan tu orang Cina. Dia paksa saya masuk. Okey. Dengan syarat. I masuk dulu. Saya masuk dulu. You jangan pandang I. Dia kata, okey. Dia panggil abang. Masa tu, dia budak lagi kan. Okey. Masuk. Okey, sekarang you pula masuk. Dia masuk. Saya pun pandang dia. Bang, mana Ci? You masuk, saya tak boleh tengok. Saya masuk, you boleh tengok. Sebab you tak sunat, kita boleh tengok. Pengalaman indah tu kelakar. Tapi dah masuk minasang masa tu tak ada orang Jepun. Dah masuk nak keluar tu lah orang Jepun masuk berduyun-duyun. Saya pandang kanan, pandang kiri. Macam mana aku nak buat ni? Tak mau ceritalah kelakar tak mau cerita. Itu dah tak boleh cerita. Tapi memang kenangan. Ofuro tak apa, Ofuro sorang-sorang. Ni saya cerita ni onsen. Tapi memang betul minasang, sangat minat bahasa Jepun tepuk. Kenapa Jepun ni dia datang dengan budaya? Kalau saya ajar bahasa je, you rugi. Inilah budaya. Tapi memang onsen seronok. Kita berendam, memang sedap ya. Panas badan tu je naik. Dia apa kata healing. Satu lagi dia daripada healing dia apa?
Dia merawat kita, dia merawat kita. Kemudian lepas tu kita pakai baju Ai Faisal konbanwa. Kemudian kita pakai baju yukata, massage urut ya, urut. Kita urut lepas tu bukanlah urut dengan geisha dengan perempuan tu, bukan. Urut dengan mesin. Sangka baik, jangan sangka buruk. Urut dengan mesin, kemudian tidur memang lega ya Rabbi ya Karim, seronoknya. Ya Allah, seronok sangat-sangat. Kan seronok sangat-sangat. Cuma itulah macam saya cakap selalu, kalau berendam jangan lama sangat lah. Saya pernah test lah berendam nak lebih 30 minit tak boleh. Rasa nak pengsan ya. Dia punya hawa panas tu macam naik. Satu lagi, dia tak bagus untuk lelaki berendam lama-lama. Nanti masak. Itulah. Boleh bayang tak sensei berendam, lepas tu orang Jepun datang ramai-ramai nak keluar macam mana. Yang kawan sensei orang Cina tu kata, dia no problem. Dia Cina boleh naik keluar macam tu kan. Kan, terkontang kanting kan, lato-lato. Sensei fikir macam mana saya nak keluar nak suruh campak towel. Tu memang kenangan kelakar lah. So siapa dah ikut sensei pergi Jepun, jom. Kenangan ya. Tapi kita tahulah benda-benda macam tu kan, kita tak boleh keluar bogi kapal, kita pakai alas lah. Masuk time orang Jepun tak masuk lah malam semua. Dia perempuan-perempuan, lelaki-lelaki. Yalah. Tapi ada juga kawan saya kata, dia pernah masuk dekat satu kawasan tempat tu, lelaki lain, perempuan lain. Tapi di tengah bertemu juga. Sesi belanja. Doakan sesi murah rezeki, banyak duit apa. Nanti kita pergi. Okay? Choking. Okay. Sekarang kita nak kawal. Kita ada setengah jam lagi. Macam ni lah. Okay, kolam campuran. Okay, siapa nak cepat sesi nak apa? Okay, abang siapa nak kawal dengan sensei? Mari. Ataupun kita borak-borak, sembang-sembang. Sesi pilih ya. Nasib korang, jangan lari. Jangan lari ya, saya pilih ni. Jangan lari. Siapa yang kena, kalau di-invite jangan dislan. Okey, siapa yang kena malam ni? Tengok siapa yang kena. Haris, Sean. Okey, masuk. Oyasumi sensei, bye-bye Oyasumi. Jangan jangan keluar. Ada kehadiran. Ini lagi. Nak hadiran, nak link tu kena pergi rumah. Okey. Konbanwa Harisan. Konbanwa sensei. Dengar kuat sikit. Konbanwa Harisan. Konbanwa sensei. Harisan, doko kara desu ka? Doko kara desu ka? Malaysia. Malaysia desu kedo, doko kara desu ka? Sanggor toka, Negeri Sembilan toka, Pahang toka. Sensei wa Negeri Sembilan kara desu yo. Pulau Pinang desu. Penang desu ka? Naruhodo. Sumimasen. Ima nansai desu ka? Sekejap. Amboi korang gelakkan dia cakap Malaysia ya. Nampak Haris? Dia orang gelakkan Haris cakap Malaysia. Nak kena cubit ni. Okey, Harisang, nansai desu ka? Dia tak ada lagi. Sensei wa 43 歳です。43歳。Harisang wa nansai desu ka? 12歳。12歳。12歳? Harisang 12歳? 12 tahun? Hontou desu ka? Tak. Bikkuri shimashita yo. Hontou wa nansai desu ka? 20. 20 desu. Sebut 20. 20 desu. So. Dia kalau Nijusai tu maksudnya 20 tahun. Tapi kalau sebutan umur untuk 20 tahun dia ada sebutan special dipanggil Hatachi. Kalau Haris nak bohong umur pun berpada-padalah 19, 18 boleh terima lagi. Kalau 12, sensei keluarkan burung gagak. Jangan marah ya, gurau ya. Kalau tak gurau nanti kita tak boleh tempelin kita punya pipi. Hopeta kita ada tumpuk. Boleh ya? Okey, Haris-san, sumimasen. Bang gohan o tabemashita ka?
Tabemasu. Nani o tabemashita ka? Nani o tabemashita ka? Makan apa? Maggi. Maggi o tabemashita. Maggi o tabemashita. Okay. Oishikata desu ka? Sedap ke? Oishikata desu ka? Oishi desu. Sebut oishikata desu. Oishikatta desu. Kalau dah berlaku, dah pas, oishi sedap. Tapi kalau nak kata benda yang dah berlaku, oishikata. Oishikatta. So. Ikut sensei. So. So. Ya. Lepas ni kalau mak suruh beli apa, suruh buat apa, cakap dengan mak, so. Boleh tak? So. Okey, Arisan. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Tepuk semua, tepuk. Okey, next. Siapa next? Ramai dah lari ni. Tadi 400 dah jadi 200 lebih. Korang punya takut conversation. Ya Rabbi ya Karim. Takut. Cepat. Semua takut ni. Faiz Boydnya. Faiz Boyd masuk sini. Faiz Boyd sang. Siapa lagi ni? Begitu sulit nak cakap Jepun. Semua lari ke dapur. Saya buka conversation semua lari ya. Ni siapa ni lari? Jangan lari. Okey, siapa lagi? Itu konbawa. Tengok. Faiz Boyd sang. Faiz Boyd. Ya. Konbawa. Tak faham, Cik. Ikut konbawa. Konbawa. Tepuk. Itu Faiz Boyd sang. Doko kara desu ka? Dari mana? Selangor. Sebut Selangor Karades. Selangor Karades. So. Ikut sensei. Ikut abang. So. Ya. Okey. Bang Gohang o tabemashita ka? Dah makan malam ke? Kalau dah sebut hai, kalau belum iye. Hai. Sebut hai. Hai. Jangan kuat sangat nanti roboh rumah kang. Yang T tu sikit dia lembut je. Hai, sebut. Hai. Hai tabemashita. Hai tabemashita. So. Ikut so. Okey, satu lagi nak tanya. Makan apa? Nani o tabemashita ka? Makan apa? Ayam. Ayam. Toriniku. Sebut toriniku. Toriniku o tabemashita. Toriniku o tabemashita. Tepuk. Omedeto. Sugoi. Minasang, ni Faiz Boyd sang ni sebenarnya anak buah sensei dari kampung si Jangkang Selangor. Tepuk. Kalau minasang nak tahu cerita pasal pengalaman bawa lori besar ni, pakar. Orangnya handsome. Boleh minasang pergi dekat profil kita, support Faiz Boyd sang dan support juga Haris. Tepuk. Okay, Faiz Boyd dengan Haris sang. Oyasumi boleh keluar sebab saya nak jemput orang lain, nanti tak muat. Satu ni kita nak jumpa orang. Okay, bye-bye. Ni nanti cerita kat isteri, kat nenek, kat mak semua. Malam ni dapat cakap Jepun. Tepuk. Pengalaman Okay, next. Siapa lagi? Jangan lari tengok. Ramai lari dah ni. Bila sebut Kaiwa Session semua lari ni. Okay. Siapa kena tangkap ni? Saya tangkap korang. Siapa kena tangkap ni? Jangan takut-takut. Yang nak cakap Jepun ni, siap-siap record dia sebab nanti boleh letak dekat Minasang punya TikTok masing-masing pengalaman. Dengan saya jangan takut, belasah sahaja. Okay, next. Minasang, konbanwa. Konbanwa sensei. Doko kara desu ka? Peraku kara kimashita. Perak desu ka? Sugoi. Sorry, batuk. Okay, sumimasen. Nansai desu ka? Umo. Nansai desu ka? 26歳です。26歳ですか。Wah, sugoi ni. Pandai guna eto. Bukan lato-lato. Eto. Betul. Eto, nandake. Eto. Bang Gohang o tabemashita ka? Dah makan malam ke? Hai, tabemashita. Ni lambat delay ni, mesti buka buku ni. Hai tabemashita.
Nani o tabemashita ka? Makan apa? Spaghetti o tabemashita. Spaghetti o tabemashita ka? Oishikatta desu ka? Oishikatta. Sugoi! Okay, omedetou gozaimasu. Oyasumi nasai. Bye-bye, Heru-san. Sensei. Bye-bye. Okay, boleh keluar ya. Okay, siapa lagi? Jangan lari. Janganlah lari kalau di-invite. Siapa lari? Penakut. Okay, cepat. Saya invite lagi siapa? Jangan lari, jangan lari. Korang tak nak request, mari saya invite. Siap. Siap korang. Okay. Okay, siapa? Joji-san. Joji-san. Moshi moshi. Kikoetemasu ka? Kikoetemasu ka, Joji-san? Konbanwa, Joji-san. sensei. Konbanwa. Genki desu ka? Hai. Sumimasen. O namae wa? Sensei, namae wa? dengar ke? Dengar. Jelas sangat-sangat. O namae wa? Genki desu, sensei. Hai, Genki desu. Sumimasen. Namae nan desu ka? Nama. Namae nan desu ka? Jangan bunyikan periuk. Sensei lapar. Watashi, Rosie desu. Rosie-san wa doko kara desu ka? Sensei wa negeri 9 kara desu. Rosie-san wa doko kara desu ka? Rosie. Peraku no Ippo, kara desu. Perak no Ippo kara desu ka? Kenapa malam ni ramai orang Perak? Rosie-san, sumimasen. Nansai desu ka? Nansai desu ka? Watashi, kejap sensei nak kena kira. Tak apa. Yukkuri. 42 desu. 42歳ですね。42歳です。tambah歳です。42歳で。ロジさん、すみません。42歳です。OK、質問。晩ご飯を食べましたか？ Makan malam. 晩ご飯を食べましたか？ 晩ご飯を食べましたか？ Dah kenapa? Tak dengar ke? Internet tak kuat sensei. Oh ya ke? Tapi saya dengar suara kamu jelas tau. Sampai ke Johor dengar. Oh dia delay. Dia delay sensei. Ke kamu berebut mic dengan suami? Tak ada Yeah. Okay. Bang gohan o tabemashita ka? Sensei dulu seremban. Tabemashita. Ya? Tabemashita. Nani o tabemashita ka? Makan apa? Susahnya delay. Tak apa. Begitu sulit nak cakap je pun. Lain dia kejap ada kejap tak ada. Boleh ya? Tak apa. Yang penting dah pernah cakap dengan Sari Sensei, dah pernah live. Okay? Arigatou gozaimasu. Oyasumi nasai. Kita salam kat suami. Arigatou sensei. Kochira koso arigatou gozaimasu. Sanga shite kurete arigatou gozaimasu. Rin-san, konbanwa. Konbanwa sensei. Konbanwa minasan. Hai, konbanwa. Namae nan desu ka? Watashi wa Airin desu. Airin-san wa doko kara desu ka? Johor no Batu Pahat to karakemashita. Batu Pahat desu ka? もしかしてあそこになんだっけ名前レストラン40日40 hari kambingですか？ 44. Kambing 40 hari ada kan? Ada. Ada lagi kambingnya? Tak tahulah sensei banjir. Oh ya, okey. Oh banjir ke? Sekarang tengah banjir?
Kebanyakan kawasan banjir. Allah kesiannya. Didoakan ya, kita doa sama-sama. Semoga tempat yang banjir kat Johor kembali pulih ya, insya-Allah. Okey, apa ya? Nak tanya tadi ada lupa dah. Azrin sang. Nansai desu ka? 今年32歳になりました。すごいすごい。日本語上手ですね。いえ、まだまだです。そうですか。あとで、晩ご飯を食べましたか？はい、食べました。先生食べましたか？先生も食べました。ありがとう。すみません。何を食べましたか？卵とご飯とはい。エビを食べました。Hai, minasan tepuk. Sugoi ni Nihongo. Masa tepuk je lah mati. Ya Allah, benda ni asyik rosak je. Tepuk. Sugoi ni Nihongo. Pera-pera desu ne. Dah lama belajar bahasa Jepun ke? いえ、baru. Baru. Sugoi. Fast learner. Very good. Sensei rasa proud. Okay, Azri-san. Bye-bye. Oyasumi nasai. おやすみなさい。ありがとう先生。 Mata kondo ne. Mata raishu. Getsuyobi ne. Mata minggu depan. Jumpa lagi. はい、先生。 Assalamualaikum. はい、お Okay, next. Siapa tu? Minasan. Kalau boleh Minasan dekat TikTok ni tulis nama sikit. Minasan letak nombor-nombor mana lah sesi faham tu apa 3 MP3 RORRZA. Saya tak tahu nak panggil apa. Gila. Hai, konbanwa. Hai, konbanwa, Konbanwa. sensei. Hai, sumimasen. Namae wa? Namae nan desu ka? Namae. Sensei wa Sare. Anata wa? Hafiz desu. Hafiz-san desu ka? Hafiz-san, doko kara desu ka? Johor baru kara desu. Tepuk tadi pun Johor. Okey, sekejap ya Hafiz-san. Saya nak bagi tips. Minasan, saya bagi tips. Bila nak bercakap Jepun atau cakap bahasa apa sekalipun, kalau kita tak mahir, orang tu tanya soalan ke apa, jangan dengar semua. Maksudnya, jangan translate semua dalam minda. Minasan hanya tangkap point. Contoh saya kata, doko kara desu ka? Minasan nampak perkataan kara dah faham. Oh, saya tanya dari. So, desu ka tu semua tak payah nak fikir apa. Faham tak? Hafiz-san. Hai, wakarimashita. Boleh? Okey, Hafiz-san, ban gohan o tabemashita ka? Iya. Ya, doshite mada desu ka? Onaka ippai? Guna bahasa Jepun. Sumimasen, ore wa wakarimasen. Wakarimasen. Guna watashi. So. Hafiz-san. Hai. Nansai desu ka? Sensei 27 wa? 27です。Sai desu. 27歳です。Sugoi, 27 sai maksudnya umur 27 tahun. Mada wakai desu ne. Muda lagi. Wakai desu. Arigato sankashite kurete. Arigato gozaimasu. Oyasumi nasai, Hafiz-san. Oyasumi, Bye-bye. sensei. Mata raishu jumpa minggu depan. Nanti teruskan tangan mata ne. Hai, mata ne. Okay, Shukun. Konbanwa. Hai. Shukun, konbanwa. Hilang pula ni seorang ni. Shukun, konbanwa. Tak ada orang lain tak clear. Okey, siapa lagi nak masuk? Kita invite orang lain. Kita invite orang lain. Kejap. Siapa lagi kat sini? Yang dah boleh keluar, Kita bagi peluang orang lain masuk. Okey. Kei-san, konbanwa. こんばんは、先生。ちょっと大きい声で。Kuat sikit suara. Konbanwa. こんばんは、先生。Genki desu ka? 元気です。先生は Sensei nak どう makan です ni, か？ tapi nanti dulu. Sensei genki desu, arigato. Kei-san, doko kara desu ka?
クランタン出身です。あ、クランタンですか。クランタンはどこですか？コタバルに住んでいます。あ、そうですか。日本語上手ですね。まだまだです。あ、そうですか。すいません。今、おいくつですか？何？何歳ですか？Dah terputus. Oke, Umi Awada-san, konbanwa. こんばんは。Oke, kejap ya. Kei-san,何歳ですか？今年は24歳です。24歳ですか。びっくりしましたよ。Terkejut sensei. Tadi dengar 40, 40. Mada wakai desu ne. Koeを聞いて、40歳ぐらいそういうことを言ってくれてびっくりしますよ、本当に。だから20代ぐらいかなと思ってるんですけれども、なかなかね、よくできました。おめでとうございます。ありがとうございます。OK, バイバイ。おやすみ。じゃあ、おやすみ。OK, 海和田さん、こんばんは。こんばんは。元気ですか？はい、元気です。Hai, siawase na koe, genki na koe, suara yang sehat, yang jelas. Sumimasen, doko kara desu ka? パハンクアラリピスです。Kuala Lumpur no ito desu ka? Sugoi ne, koe ga kirei na koe desu ne. Nihongo mo jouzu desu ne. そうそうそう。そうそう。ね、自信。confident. 海和田さん、すみません。今何歳ですか？私は47歳です。そうですか。そうです。本当ですか？本当ですよ。声聞いて、40代思わないですよ。だいたい20代ぐらいかなと思ってるんですけれども、違うか、私。本当40歳ですか？ 47 歳ですか？先生早いですね。で、先生より、海和田さんは47歳ですね。でも声が座る、声を聞いて、すごく若いですよ。そうですか。そうですよ。先生はね、海和田さんは20代ぐらいかなと思ってるんですけれども、なかなか47歳か。びっくりしましたよ。びっくりですか。本当ですよ。心より。ですよ、本当に。すみません。晩ご飯を食べましたか？いえ。ありがとう。Umi sang. Baca komen-komen. Semua cakap suara Umi muda. Nampak tu? 本当です。私は47歳です。信じられないんですよ。信じられませんよ。OK、Umiさん、晩ご飯を食べましたか？いえ、食べません。どうしてですか？ダイエットです。そうですか。ダイエットしてますか？だから先生はこれも食べません。ダイエットしているから。先生もtak nak makan, nak diet juga. ねえ。でも日本語すごくペラペラですね。はい、まだダメです。ご主人も日本語できますね。少しだけできます。どこで勉強しましたか、日本語？私は1996勉強しました。先生、年中前に日本語勉強しました。そうですか。日本卒業ですね。おめでとうございます。Dulu belajar kat Jepun patutlah. Which part Japan? 日本はどこですか？東京、京都、
です。まさか、やっぱり日本語ペラペラですね。京都芸者ね。芸者のところ。いろね。いろ外へ行きました。そうですか。じゃあ、おみさんとご主人、本当によろしくお願いします。本当によろしくお願いします。本当に大先輩です。大先輩。そう。OK。コラリピスの人、おやすみなさい。またね。ご主人とご家族に、おみさんとご主人とご家族にいつもお元気で幸せが来ますように、先生がお祈りしてあげます。おやすみ、バイバイ。Dia kata tahun 1996 dia belajar dekat Jepun, dia belajar universiti mungkin dengan suami dia, sebab tu boleh cakap Jepun. Tepung. Okey, siapa lagi? Susah, mana susah tak keluar lagi? Ya. Siapa lagi sini? Okey, kita ambil seorang lagi. Malam ni kita ambil awal lah ya, tak boleh lewat sangat. Malam ni siapa lagi nak? Siapa lagi nak? Dekir Nadine Sang. Okey. Nadine Sang. Sekejap, tunggu seorang lagi. Okey, ni last ya. Ni Rasto. Last. Okey. Nadine Sang, ni Sang. Arigato, dapat semua. Arigato ne, arigato gozaimasu. Nadine Sang. Hai, Sensei. Konbanwa. Sumimasen. Namae nan desu ka? O namae wa? O namae wa Nadine desu. Nadine desu ka? Nadine-san wa Hai. doko kara desu ka? Sensei wa Negeri 9 kara desu. Nadine-san wa? Watashi no Selangor kara kimashita. Sensei betulkan sikit boleh? Watashi wa. Hai. Watashi wa Selangor kara desu. So. Watashi wa Selangor kara desu. Arigato butterfly, arigato. Sumimasen. Nansai desu ka? 26 desu. 26歳ね。26歳。ada 歳。26歳です。そう、まだ若いですね。muda、若い。ありがとう、先生。はい、こちらこそありがとうございます。すみません。晩ご飯を食べましたか？はい、食べました。食べました。何を食べましたか？ご飯とチキンを食べました。ご飯とチキン食べました。美味しかったですか？はい、美味しかったです。はい、すごい。トッポー。Okey, saya betulkan sikit boleh? Boleh. Jepun tak sebut chicken, dia sebut chicken. Sebut chicken. Chicken. Ataupun itu bahasa Inggeris Jepun lah, Japanglish. Ataupun kalau bahasa Jepun dia panggil toriniku. Toriniku. Arigato yang bagi bunga, arigato. Toriniku, boleh ya? Okey, last, nak tanya soalan last. Oto-san no namae wa nan desu ka? Oto-san namae wa Ghazali bin Bahari desu. Razali-san desu ka? Sumimasen, oto-san wa nansai desu ka? Chichi to mo nakunarimashita. Chichi wa? Chichi wa mo nakunarimashita. すみません、もう亡くなりましたね。お母さんは？はい。お母さんは亡くなりました。父と母。はもう亡くなりましたね。はい、先生。はい、先生も同じ。先生pun sama. Okey, dah bunyi dah dumdam. Syarat dah selesai. Tepuk. Hai, arigatou sensei. Dengan itu kelas kita berakhir hari ini. Jumpa lagi minggu depan hari Isnin. Mana saya salah cakap minta maaf. Malam ni happy seronok sangat-sangat. Okay, minasan, kita kira 10 dalam bahasa Jepun untuk tutup. Terima kasih Nadine Sang. Chusang, okay. 10,
Thank you. Acil, Nana, Roku, Ko, Yong, Sang, ni Ichi. Malam ni dalam sejarah kita tamat kelas tepat 2 jam. Okey. Nanti saya akan letak dekat dalam teropong ya, tengok rakaman. Okey, nanti Nadisa boleh ambil video tu letak kat TikTok ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mata